Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 2. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Murid-murid silalah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid. Pada minggu ini kita akan belajar satu tajuk kesinambungan daripada tajuk minggu lepas. Sekiranya minggu lepas kita belajar berkenaan bahan larut dan juga bahan tidak larut. Jadi pada minggu ini kita akan belajar bagaimana kita nak mempercepatkan bahan supaya lebih larut ataupun lebih cepat larut di dalam air. Teacher nak kamu rujuk muka surat 96. Muka surat 95, teacher rasa tak perlulah teacher terangkan lagi kerana ia mempunyai kesamaan dengan tajuk yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, murid-murid silalah buka buku teks supaya kamu faham. Dan kamu boleh belajar seiring dengan teacher ajar dan kamu rujuk buku teks. Muka surat 96. Bahan larut lebih cepat. Ini siapa? Nisa ni. Nisa cakap air yang manakah boleh melarutkan gula dengan lebih cepat? Mari kita siasat. Ini penyiasatan pertama itu menyiasat kelarutan gula di dalam air panas dan sejuk. Okey. Kenapa teacher syashul ni? Bahan dan alat yang kita perlukan, inilah bahan utama dia, watak utama itu air sejuk di dalam bikar. Kemudian ni air sejuk ya. Kemudian air panas yang kita letak di dalam bikar juga. Ini kamu tidak sesuai ya untuk buat eksperimen di rumah sebab ada tanda awas. Kalau nak buat, kena di bawah pemerhatian orang dewasa. Okey, selepas kita sediakan air sejuk dan air panas, kita nak buat ni apa ya? Kita tuang 200 ml air sejuk ke dalam bikar A. Teacher dah ada dalam situ. Dan 200 ml air panas ke dalam bikar B. Jadi air sejuk di dalam bikar A, air panas dalam bikar B. Kemudian kita buat apa? Kita masukkan 1 sudu kecil gula di dalam setiap bikar. Dalam A pun kita letak 1 sudu kecil gula. Kamu kenal gula kan? Ada yang tak kenal gula ke yang rasa manis tu? Selalu mak kamu guna untuk buat yang asyik mak je kamu guna untuk buat air sirap ke air teh ke kan. Kemudian 1 sudu kecil gula kita masuk dalam bikar B. Ya, bikar A ada air sejuk, bikar B ada air panas. Saja teacher tunjuk, teacher perlu ke air sejuk tu dengan ais? Tak, teacher nak tunjukkan bahawa air tu sejuk. Kiranya ais tu ais menunjukkan ia sejuk. Kalau teacher buat dua-dua biru, kamu pun lupa yang mana yang sejuk, yang mana yang panas. Kemudian, selepas kita letak gula ni, apa yang kita perlu buat? Kita perlu adukkan serentak. Kenapa kita perlu aduk serentak? Supaya uji kaji kita ni lagi orang cakap tepat lah. Nanti tak aci. Tak aci lah. Yang air panas aduk cepat, yang air sejuk aduk lambat. Tak boleh lah, kita nak serentak. Aduk tu maksudnya kacau. Kita kacau serentak. Yang mana kita mula kacau, kita sama-sama, berhenti pun sama-sama. Jadi apa yang perlu kita buat selepas kita aduk? Kita perhatikan gula di dalam bikar A dan B, yang mana larut dulu. Teacher rasa anak-anak murid kesayangan teacher semua ni pandai. Kalau tak buat eksperimen ni, kamu tahu yang mana larut dulu. Yang mana? Bikar A ke bikar B? Bikar A ada air sejuk, bikar B ada air panas. Yang larut dulu yang mana? Fikirkan. Bahan ni gula lah. Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding di dalam air sejuk.
Sebab tu lah cakap, kamu ni pandai. Teacher tanya macam ni, kamu dah tahu dah. Kan? Tak perlu buat eksperimen, dah tahu dah. Bahan boleh larut dengan lebih cepat. Di dalam air panas berbanding di dalam air sejuk. Okey? Jadi jom kita buat aktiviti. Aktiviti apa? Latihan aktiviti lah dalam buku aktiviti muka surat 59. Macam biasa tulis tarikh 28 hari bulan 9 2021. Jangan lupa tulis nama di atas muka surat. Atas sekali. Supaya kalau kamu bagi gambar latihan kamu ni, teacher tahulah siapa punya latihan. Okey, jom. Memerhatikan kelarutan bahan di dalam air panas dan sejuk. Sekiranya tadi kita guna dua jenis air, itu air panas dan air sejuk. Tapi dalam uji kajian ni ada 3. Dan dia letak airnya 100 ml. Tadi kita guna 200 ml. Ini airnya separuh daripada yang tadi tu. Kena 100 ml kita masuk dalam cup, iaitu cawan. Pertama sekali kita ada air sejuk. Kemudian kita ada air pada suhu bilik. Air pada suhu bilik maksudnya air suhu dia biasa. Tak panas, tak sejuk macam kamu tinggalkan atas meja. Kamu tinggal lama, dia dah tak suam. Dah tak panas, dah tak suam. Tapi dia tak sejuk. Dia suhu biasa. Tak sejuk. Sejuk, air sejuk ni maksudnya macam air dalam kamu simpan dalam apa? Dalam peti ais tu. Itu air sejuk. Air pada suhu bilik seperti kamu tinggal air dalam atas meja. Kalau air peti ais kamu tinggal atas meja, makin lama dia kurang panas. Dia kurang sejuk. Betul tak? Bila kita letak air panas atas meja, kita tinggal lama, dia dah tak jadi panas. Itu kita namakan air pada suhu bilik. Kemudian yang ketiga, nampak asapnya berkepul-kepul tu. Ini adalah air panas. Teacher, kenapa air teacher warna coklat? Kenapa ya? Sebab apa? Mula-mula dia kata, teacher cakap, sediakan susunan alat dan bahan seperti gambar raja di bawah. Dah ada dah, kamu nampak tak dalam sudu tu apa? Kita nak masukkan apa? Sebab apa warna dia? Sebab kita nak masukkan serbuk koko ke dalam ketiga-tiga cawan di atas. Kamu tahu tak serbuk koko tu apa? Serbuk koko ni kita boleh kamu panggil air coklat. Kalau serbuk koko kita campur dengan susu, kita kacau, kamu cakap air coklat. Sedap. Selalu mak kamu buat hari tu kan raya kan, buat kek, buat biskut, ada sebut koko kan. Teacher tak ialah sebut brand kat sini, macam promote pula. Kemudian bila kita dah masukkan serbuk koko ke dalam setiap ketiga-tiga cawan ni, kita aduk serbuk koko secara serentak. Secara serentak. Kemudian apa yang perlu kita buat? Dah lepas kita serentak, kita perlu rekod tempoh dia. Maksudnya yang mana paling cepat, yang mana lambat serbuk koko dilarutkan dalam ketiga-tiga cawan. Kamu pilih perkataan paling cepat, cepat, lambat. Faham tak? Okey, keadaan air sejuk. Tempoh serbuk koko larut, kamu rasa paling cepat ke? Cepat atau lambat? Kalau keadaan air tu sejuk, lambat dia nak larut. Kadang-kadang dia duduk atas je. Betul tak? Kemudian kalau keadaan air suhu bilik, tempoh serbuk koko larut cepat. Maksudnya dia cepat, lebih cepat berbanding air sejuk. Maksudnya air suhu bilik tu lebih cepat larut. Air pula serbuk koko tu lebih cepat larut berbanding keadaan air yang sejuk. Kemudian air panas, mestilah paling cepat. Okey, jom kita buat soalan kat bawah tu. Soalan pertama, serbuk koko, kat situ ni cakap serbuk coklat. Nampak tak kan dia cakap?
Serbuk koko kita buat air coklat. Kamu sebut ke air koko? Selalu kamu sebut air coklat kan? Tapi teacher tetap tulis serbuk koko dalam slide teacher sebab gambarnya kan kita cakap alat dan bahan tu serbuk koko kan? Serbuk koko larut paling cepat di dalam air mana? Yang mana kamu tulis paling cepat tadi? Dekat sejuk ke, suhu bilik ke, kat panas? Yang kamu tulis paling cepat di dalam air panas. Dan paling lambat di dalam air yang ada perkataan lambat tadi. Kat mana? Dekat air sejuk. Okey, faham? Soalan 2. Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat. Kat mana ada lebih cepat tadi? Di dalam, kan teacher cakap ada. Tadi teacher ada sebut tadi. Apa yang lagi cepat? Ada teacher sebut tadi. Baru je sebelum tengok soalan ni. Bukan paling cepat ya. Lebih cepat. Paling cepat tadi panas. Air panas. Lebih cepat di dalam air suhu bilik. Kan cakap air suhu keadaan air suhu bilik lebih cepat. Ingat tak? Dia cakap berbanding di dalam air sejuk. Ini bukan dia cerita paling cepat. Kalau paling cepat keadaan air panas. Wah, terbatuk. Okeylah, teacher pun terbatuk pula, sorry ya. Okey, ini saja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan dengan tajuk kesinambungan, juga tajuk pada minggu ini. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.